Dua, saya datang ke masjid ini, Masjid Sungai Limau, nama masjid Masjid Jamiah. Masjid Jamiah ni sama dengan Keladi, Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Keladi pun Tengku Abdul Rahman Putra juga. Tu Padang Kongo pun tukar nama daripada Padang Kongo kepada kampung Tengku Putra, Tengku Abdul Rahman juga. DO yang pertama di Kulim, tahu tak no? Tengku Abdul Rahman DO yang pertama zaman orang putih dulu ni. Jadi Tengku Abdul Rahman ni saya kerap lah di rumah dia. Dia duduk di Jalan Purma, Penang. Kebetulan anak angkat dia tu seorang Cina nama Sani Cheng. Dia di antara orang yang selalu urus ceramah saya di Parkim dulunya. Jadi alhamdulillah, setelah saya pun berhenti daripada kerja tahun 84, ini kali pertama saya mari di sini. Lama lah, 84 saya berhenti. Waktu kerja dulu, guru-guru agama Angkatan Tentera sebelum jadi kagat, guru agama tu kebanyakannya mereka belajar bahasa Arab dengan saya. Sebab setahu saya, guru agama Angkatan Tentera ni tak ada siapa yang boleh bercakap bahasa Arab. Tak ada. Adalah seorang dua, bukan tak ada. Macam Datuk Najmi tu, dia memang boleh Arab, dan dia pernah pelawar dengan saya masuk ke kagat guru agama ni, tapi saya tolak. Dia alhamdulillah dapat kemari. Tajuk yang dipilihnya tajuk Pak Syukri. Tajuk Pak tak? Ha? Dah tu hak tulis tu. Ada tajuk saya tengok dah. Ha? Tajuk dia, seingat sayanya, berkaitan dengan kenapa? Apa ya? Mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Dan satu lagi bawah tu, kasih ayah dan ibu. Kasih kepada dua ibu bapa. Ada orang sebut kasih kepada kedua orang tua. Tak kenalah, sebutlah ibu dan bapa. Dalam Quran pun sebut dua ibu bapa. Ada ayat dalam surah Al-Isra, mula dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surah Isra ayat berapa tu? Tak ingat ayatnya. Dan Tuhanmu telah memutuskan bahawa sesungguhnya bahawa kamu sama sekali tidak mengabdikan diri kepada sesiapa pun melainkan kepada Dia, yakni Allah. Oleh kerana ibadat kita ni, kita nak minta supaya Allah Ta'ala terima. Kita buat ibadat bukan suruh kawan-kawan terima, kita nak Allah Ta'ala terima. Syarat nak bagi Allah Ta'ala terima ni, yang pertama sekali, bila kita buat ibadat mesti menurut hukum syarak.
Kalau tak ikut, maka dia, keputusan daripada dia tak terima ibadat seseorang yang menolak syariat yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut syariat Nabi. Bagi contoh lah kita kata, saya contoh. Semayang sunat rawatib. Semayang sunat rawatib yang dihitung di sisi ulama-ulama termasuklah Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang kata rawatib ni bukan kesemua yang mengiringi fardu. Sunat rawatib bermula dengan 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 rakaat selepas zuhur. Yang keempat 2 rakaat selepas maghrib. Yang kelima 2 rakaat selepas isya. 2 kali 5 10. Ada kawan duk tengkak. Saya kata tengkak pun bukan kita. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita ni umat kepada Nabi Muhammad. Bukan kitab lah, kitab hamba macam tu. Dia masuk semayang 2 rakaat sebelum asar. Yang saya hafal tu ada dalam kitab Majmu' Nawawi. Tulis siap. Ada seorang ustaz, dia telefon kat saya. Pasal apa ustaz komen saya? Saya kata mana ada semayang rawatib sampai 12 rakaat, 2 rakaat yang ambil tahu lah. Dia tanya saya, tu dah habaq tak? Habaq dengan kitab sekali. Habaq dengan pandangan siapa? Dia tak boleh nabak. Dia kata lain nabak dah 10 ya. Tak ada lebih dari 10 kan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. 2 kali 5 10 kan. 10 tu ya. Yang 10 ni kalau Nabi tinggal, maka dia qada. Saya nak abang pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang lepas asar, tapi dia buat dalam rumah, dia tak buat dalam masjid. Tiba-tiba Ummul Mukminin Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegur, sepanjang yang aku menjadi isteri kamu ya Rasulullah, aku tak pernah tengok engkau salat selepas salat asar. Adakah perintah yang baru yang datang daripada Allah yang kamu terpaksa laksanakan? Lalu Nabi memberi jawapan, waktu zuhur tadi, qabliyah zuhur, kebetulan tetamu luar negara datang. Nabi melayani tetamu luar negara, yakni hubungan diplomatik. Dalam bahasa Allah ni hubungan diplomatik. Maka Nabi tertinggal sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur. Lalu Nabi qada tu dia tak buat dalam masjid, takut orang ramai tengok. Kalau orang ramai tengok, orang ramai kata ada perintah baru lah. Nabi sembahyang di rumah. Sedangkan isteri sendiri pun tak pernah tengok Nabi sembahyang waktu tu.
Lalu Nabi beritahu, oleh kerana tidak ada kesempatan tadi untuk semayang qablah zuhur, maka aku ganti qada. Lepas asar aku balik mai rumah semayang ganti hak zuhur tadi. Dan aku tak boleh buat dalam masjid, tak kira orang tengok. Aku semayang lepas asar, sedangkan lepas asar mana ada semayang lah. Maka timbullah yang kata rawatib. Kalau yang 10 tu Nabi tinggal, Nabi qada. Begitu lah. Jadi kita pun kalau kita nak tinggal yang tu boleh qada, tak salah. Tapi kita kalau tak sembahyang sunat, kita tak qada lah. Pakai tinggal terus ya. Biasa dia tu kan. Jadi ingat, hari ni kita tahu dah berapa tadi? 2 rakaat sebelum subuh. Dan bacaan dia pula ada. Sahabat-sahabat meriwayatkan Nabi kalau sembahyang subuh, qabliyah subuh tu 2 rakaat sebelum subuh, rakaat yang pertama baca alam nashrah, rakaat yang kedua alam tarakah. Pilah pondok mana pun tok guru dia akan habaq macam tu. Pi duduk pondok tok guru Haji Saleh, tok Haji Saleh kata bacaan dia memang yang tu. Pi mengaji di Mekah duduk atas bukit tu. Tok guru atas bukit di Mekah, kami panggil tangga 1000. Nak naik ya Rabbi punya susah. Tok guru hak mengajar di sana pun kata semayang tu baca yang pertama alam nasrah, yang kedua alam tarakah. Orang timbul masalah, tak boleh baca hak lain kan? Boleh nak baca lain pun, tapi tak ikut sunnah ha? Tu kan? Boleh baca pi apa pun. Contoh macam tu imam masjid kami, makmum tegur, tiap-tiap hari Jumaat dia baca sabihis dengan apa nama bawah sabih dia apa? Lepas sabihis ayat apa? Ghasyiyah. Dia baca ayat tu. Tak pernah tinggal. Jadi saya pun tolong jawab. Dia kata patutnya tu imam dah jawab, naik atas member saya jawab lah. Tak. Jadi saya jawab. Kata Nabi baca ayat tu. Bukan setakat Nabi, kita pergi semayang di Masjid Haram baca ayat tu, semayang Masjid Nabawi baca ayat tu. Tu imam hak hidup lah dia baca ayat tu, tak mahat mati dulu baca ayat tu. Jadi nak komplain itu. Oh, kalau tu ikut sunnah sungguh lah. Bukan hak tu saja, bahkan semayang hari raya pun kedua-dua hari raya, baik hari raya Fitrah ataupun raja apa nama korban, dua-dua pun baca ayat tu. Orang tanya pula, boleh tak baca ayat lain? Boleh. Pasal pula tak boleh? Baca qul ya ayyuhal kafirun boleh. Saya raya haji baru ni, saya tak larat nak jadi imam, saya pun duduk atas kursi belakang, khutbah saya baca. Lepas tu imam baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Saya sebut dalam khutbah tu. Dia sembahyang dulu, kemudian baru khutbah. Jumaat dia khutbah dulu, baru sembahyang. Jadi sempatlah kita menegur kawan-kawan kita ni. Dia kata takkan tak boleh baca ayat lain? Saya kata boleh, bukanlah tak boleh. Nak baca ayat apa boleh. Baca idza ja, baca qul huwallah boleh, tak salah. Tapi tak ikut sunnah Nabi itu saja. Nabi baca waktu saya duduk di Mekah tu, waktu tu Tok Guru Haji Saleh pun ada di Mekah. Ramai tu yang duduk di Mekah tu. Syekh Rahim pun ada di Mekah. Naik belajar di atas bukit sana tu.
Tak turun balik, nak turun tu berat dah sikit, subuh sembahyang atas bukit tu. Tu imam tu orang tani. Dia baca alam nasrah, alam tarokai. Subuh tu. Nak turun tak larat subuh tinggi. Kami panggil apa? Bukit Tangga Seribu. Dia baca ayat tu juga. Lepas tu tanya juga orang yang biasa saya naik atas bukit tu pergi ceramah dengan Datuk Muslim atas bukit tu. Belah naik okey, nak turun kena tidur sana dulu, esok baru turun. Belah naik okey, belah turun. Alhamdulillah lah, bila dah kita dapat tahu macam tu, jadi kita ingat balik pada malam ni bila disebut macam tu. Dalam Quran ada sebut mengenai ayat buat baik kepada dua ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada dua ibu bapa hendaklah kamu berlaku ihsan. Kena baik dengan ibu bapa. Dia sebut dalam tu dua ibu bapa. Saya dengar hari tu Ustaz Samad ceramah. Ustaz Samad tu guru anak saya. Anak saya belajar perbandingan mazhab kat dia di Riau. Universiti Syarif Kasim di Riau. Dia sebut kataan dua orang tua. Saya tak setuju sebut dua orang tua. Sebab lepas tu dua ibu bapa kita sebut dengan baik. Kemudian buat baik dengan ibu bapa ni terang mana? Wala taqul lahuma, jangan kamu kata kepada keduanya, yakni ibu kamu dan bapa kamu, perkataan sebut tu. Wala taqul lahuma wala tanharhuma, jangan cerkah dia. Minta dia kata tambah nak cerkah. Lagi tak boleh. Ada dalam Quran surah Al-Isra. Ayat saya tak ingat dia berapa. Siapa yang ingat ayat tu, duk pasal ayat 33 kalau tak silap saya. Siapa ingat ayat tu ayat berapa? Tu imam tadi ingat pun. Ayat berapa? Tak ingat. Tapi surah Isra bukan surah lain. Wala taqul lahuma, jangan kamu kata kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, jangan cerkah. Makna jangan cakap kasar dengan kedua ibu bapa kita. Wa qul lahuma qawlan karima, cakaplah kepada keduanya dengan cakapan yang baik, karim. Dia ajar kita begitu. Jadi mai zaman moden ni, anak-anak dah tak hormat kepada ibu bapa. Bahkan kadang-kadang ibu bapa kita ni ada zaman lah ni ada handphone. Dalam tu masuk pula grup keluarga. Mak kita dalam tu, ayah kita ada dalam tu. Ada WhatsApp. Lepas sebut WhatsApp. Pagi-pagi awal-awal waktu tu tanya kepada kedua ibu bapa kita ni, apa khabar mak, sihat ke, dah sarapan ke pagi ni, tanya dia elok. Nescaya dia akan beri respon yang baik. Pagi ni dah sarapan dah. Sarapan apa? Tempek nyok. Jarang kita dengar tempek nyok ni. Tapi kalau dalam grup saya tu selalu saya tanya isteri saya tu, hari ni macam mana, sihat ke? Padahal tadi tidur sekali dengan dia. Lepas tu
Dia bangkit dulu. Dia bangkit sembahyang tahajud dulu awal pada saya lagi. Saya kata sembahyang tahajud ni jangan bangkit pukul 2 pagi. Bangkit pukul 5 subuh. Masuk waktu pukul 6 seminit. Jadi sembahyang boleh sembahyang tahajud, boleh sembahyang witir, boleh sembahyang sunat subuh, dan boleh sembahyang subuh. Sebelum nak pergi masjid tu sembahyang sunat dulu di rumah. Itu dia dapat pahala banyak tu. Memang ada dalam kitab. Nak tengok dalam kitab apa? Tengok dalam kitab Azkar Nawawi daripada Imam Nawawi. Zikir-zikir yang Imam Nawawi tulis mengikut hadis-hadis yang riwayat dia kuat. Imam Nawawi dia macam tu. Kalau khutbah di Masjid Haram nak sebut Imam Nawawi, dia mesti sebut qala Syekhul Islam Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tu Imam Masjid Haram dia sebut macam qala Imam Nawawi, dia sebut qala Syekhul Islam Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia sebut macam tu. Jadi Imam Nawawi ni Syekhul Islam. Lepas tu baca lah. Macam kita wirid, haduk wirid lepas maghrib, lepas subuh. Wirid tu ada dalam kitab Azkar Nawawi. Bukan kata kita tiru orang hak dulu-dulu zikir, kita pun zikir duk wirid lepas sembahyang tu. Sebenarnya adalah kitab Imam Nawawi, la Azkar Nawawi itu ada. Berapa kali nak baca Nabi baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nabi baca berapa kali? Dia hafal. Dalam kitab tu ada. Lepas tu baca Allahumma antas samad, semua ada dalam tu. Jangan bimbang. Ambil ataupun beli kitab Azkar Nawawi. Kalau di sini Azkar Nawawi mahal. Pergi Madinah beli Azkar Nawawi tu harga dia 5 rial. Di sini kalau kedai Sarawak tu 30 rial, 30 ringgit Azkar Nawawi. Tapi beli yang di sini lah ni dah bahasa Melayu dah. Dulu tak ada siapa pun alih bahasa. Ala dah ada lah. Hak alih bahasa tu mahal lah sikit. Rasa-rasa 30 lebih kan. Dah diterjemah siap dah. Senang kita baca pun senang. Alhamdulillah dah kita dapat yang tu. Jadi dalam ayat tu dah dihabaq dah, bila kita nak buat sesuatu yang mengharapkan Allah Ta'ala terima ibadat kita, maka buatlah ibadat sebagaimana yang Allah syariatkan ke atas Nabi kita. Jadi Allah Ta'ala terima pasal kita ikut syariat, dia terima lah. Tapi kalau kita buat tak ikut syariat, dia tak terima. Sebab dia yang nak terima amalan kita. Bila kita tak ikut syariat yang diturunkan ke atas Nabi, lalu dia tak terima. Macam satu orang hamba Allah, dia main masjid Kelang Lama, dia baca khutbah, dia sebut orang yang meninggalkan puasa tak perlu pula ganti dengan puasa, cukup dengan qada. Saya nak tanya tuan-tuan, hak dia tinggal qada kah hak dia tinggal puasa? Yang dia tinggal tu fidyah ke ataupun yang dia tinggal itu puasa? Dia tinggal puasa kan? Dalam kitab Qawaid dia kata al-aslul baqa ma kana 'ala al-makan. Kena baca juga kitab Qawaid fiqhiyah. Kitab Al-Ashbah wan Nazair. Hak kita tinggal puasa. Pasal apa nak pergi bayang fidyah? Bayang hak kita tinggal tu lah, jangan ada bayang hak no. Fidyah tu ganti. Sebab apa ganti? Sebab mungkin ada keuzuran yang lain. Ganti. Bolehkah kita bayang dengan hak ganti? Tak, bayang hak kita tinggal. Kita tinggal puasa. Bila kita tinggal puasa, bayang dia kena puasa. Tengok dalam
kitab Al-Asbah wa Nazair. Saya pun kitab Al-Asbah wa Nazair ni dulu baca photostat ya, baca kat Ustaz Ma'ali boleh tu. Dia memang pakar bidang tu. Tiba-tiba sahabat ni duduk di Pekanbaran, dia pergi duduk di Mesir lama 5 tahun, balik dia buat balik kitab Al-Asbah wa Nazair, hadiah kat saya. Kitab dia ni tebal ni lebih kurang. Ni tebal. Tebal dari Quran ni 2 kali Quran tebal lah. Tapi nak ingat dia punya kaedah tu bukan dia senang. Ada satu kaedah nama dia al-yaqinu la yudalu bisyak. Yang yakin ni tak boleh dihilangkan dengan satu syak. Tadi kita mandi, waktu mandi ni memang dah adat kita, tiap-tiap kali mandi kita ambil wudu. Jadi makna asal kita ada wudu dah, sebab memang dah biasa macam tu. Dia kira al-aslul baqa, hak asal itu kekal. Kekal itu. Sebab tu kata yang yakin tak boleh dihilangkan oleh satu syak. Jadi yakin dah kita ambil wudu dengan satu sebab mari syak tak hilang dengan sebab satu syak, kerana yakin tiap-tiap kali kita mandi kita mesti ambil wudu. Macam tu. Itu ada tu. Jadi hak tu pun kena mengaji lah. Tapi di masjid-masjid jarang orang baca kitab tu. Saya jemput Ustaz Ma'ali ni waktu saya duduk di sana dulu ni, duduk di Anak Bukit, kami baca, panggil kawan-kawan ramai-ramai ni. Tapi kitab waktu tu tak ada kitab terjemah bahasa-bahasa Arab. Kawan-kawan tak tiarap, dia tak mau pergi mengaji, kita kami kalau tiarap dak dengar hak dia ulah. Dengar hak dia ulah, insya-Allah boleh. Jadi cerita yang tadinya, bila dia duduk atas minbar, dia habaq kata kita tak perlu nak ganti puasa, cukup dengan kita bayar fidyah. Saya nak tanya tuan-tuan, kawan tadi itu dia tinggal fidyah ke dia tinggal puasa? Dia tinggal fidyah ke dia tinggal puasa? Dia tinggal puasa. Bila tinggal puasa kena ganti dengan puasa, bukan bila tinggal puasa ganti dengan fidyah. Tak. Dia kena ganti dengan puasa lah. Kecuali pada tahun tu dia tak dapat bayar, sampailah masuk tahun yang kedua tu main puasa pula. Puasa yang lepas dia tak ganti. Habis Ramadan tu, kalau puasa yang ditinggal 5 hari, dia kena bayar puasa 5 hari, dan dia kena bayar tiap-tiap hari 1 cupak Baghdad sebagai ganti dah. Hak kata fidyah tadi, puasa pun kena, fidyah pun kena. Kalau langkah 2 tahun, puasa pun kena, fidyah 2 cupak. Langkah 3 tahun, puasa pun kena, puasa tetap kan 5 hari tak kena ganda, tapi fidyah kena ganda. Yang tu yang kata ikut sebagaimana syariat yang ada, insya-Allah. Hak nak terima ibadat kita Allah Taala, kita buat perkara yang dia redha, dia terima. Gitu ya. Senang kita buat yang dia redha, dia terima. Tapi kalau kita buat yang dia murka, ini kalau saya cerita kepada tuan-tuan, satu orang ni duduk atas mimbar, kira hebat lah kan. Hari tu giliran saya baca khutbah. Jadi saya tak baca khutbah, saya berkhutbah. Sejak daripada umur 18 tahun saya tak pernah kata tengok surat khutbah. Saya terus berkhutbah. Dalam khutbah tu saya sebut bahawa orang yang datang hari Jumaat ni, waktu khatib sedang berkhutbah, dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh cakap. Jadi dia ni
kawan pergi Mekah. Balik Mekah pakai serban elok Tapi dia kata di Mekah orang cakap, ramai orang cakap. Sebab kat tu imam minggu depan ustaz jadi tu imam, jangan baca bismillah. Baca Fatihah terus, bismillah jangan. Sebab depa nak sembang. Lalu saya bawa satu kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang tokoh sahabat yang boleh baca Quran secara taranum. Tulu hamba kata siapa dia yang boleh baca Quran secara taranum sahabat Nabi selain daripada Allah bin Mas'ud? Tak ada Allah bin Mas'ud. Rasulullah kalau dia nak dengar suara sedap, bacaan sedap, dia panggil Allah bin Mas'ud. Dan Allah bin Mas'ud baca tu, Nabi sampai meleleh yang mata. Sedap suara dan sedap lagu. Makna baca Quran boleh berlagu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud ni dia pergi jemaah kemudian. Kok mana boleh lewat hari tu tak tahu. Dia pun masuk sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Di sebelah dia ialah Ubay bin Ka'ab. Habis dia sembahyang, dia pun tanya Ubay, tanya sesuatu pada Ubay. Ubay tak jawab. 3 kali dia tanya, 3 kali Ubay tak jawab. Bila habis khutbah, Nabi langkah naik di sejadah tu imam tu, dia tanya lagi, Ubay tak jawab juga. Bila habis dah semua sembahyang, baru dia tanya Ubay, tadi ni aku tanya hang Ubay mengenai sesuatu waktu Nabi sedang menyampaikan khutbah, pasal apa hang tak jawab? Dia kata, takat hang tak dapat pahala jemaat, sudahlah, jangan sampai aku sama. Hang semayang tu hukumnya sah, tapi tak ada pahala. Ogi tak semayang sah, tapi tak ada pahala. Bila dah Ubay jawab, Ubay ni menjadi rujukan waktu Khalifah Umar Ibn Khattab jadi khalifah. Sayyidina Umar pergi tanya Ubay, ma huwa taqwa ya Ubay? Makna Ubay dia hidup zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia hidup lagi. Kalau setelah Sayyidina Umar pun tanya Ubay, mana Ubay ni hebat lah. Bila dia jawab, lepas dah selesai semayang, dia jawab. Dia kata, aku yang tak jawab kerana aku nak jaga pahala jemaat. Hang tentu dah tak dapat pahala jemaat. Hang nak tahu boleh tak boleh cakap ketika khatib sedang berkhutbah, pergi tanya sendiri dengan Nabi. Kebetulan Nabi baru balik, dia pergi tanya Nabi. Bila dia tanya Nabi, siapa yang habaq kata semayang tu sah tapi tak ada pahala? Dia kata Ubay. Kalau macam tu betul belah Ubay lah. Mana hak Ubay cakap betul. Dia pun lah patah balik, main ke jumpa balik dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay kata, aku habaq tu mengikut apa yang Allah syariatkan ke atas Nabi kita. Waktu khatib menyampaikan khutbah, memang tak boleh cakap. Sebab tu kita baca, idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jum'at ansit faqad laghauta. Idza qulta, apabila kamu berkata, li sahibika, kepada saudara engkau. Kadang kita duduk jemaatnya, hak belah kanan ke, hak belah kiri ke, hak depan kita ke, hak belakang kita tu kira sahabat kita lah.
Waktu tu lalu dia sebut nanti disebutkan wal imamu, sedangkan pada waktu tu imam yakhutubu yaumal jumaah, tu imam berkhutbah pada hari Jumaat, walaupun dengan perkataan ansit. Kawan tu duduk sembang 2 orang, kita kata kat dia, tolong diam, dia jadi orang nombor 3 tak dapat pahala Jumaat. Hak 2 sembang tadi tu tak dapat. Cerita macam mu'alaf bin mayang, 3 mu'alaf baru masuk Islam, mai semayang. Tengah semayang tikus lintas, tikus banyak usap, kata seorang. Hak seorang lagi tepuk dia, orang semayang tak boleh cakap. Hak nombor 2 tu. Hak nombor 3 kata, untung orang seorang tak cakap, semua cakap. Ni contoh lebih faham macam tu kan? Kita kena patuh. Jadi kebetulannya dia ni memang umrah pun dia pi, haji pun dia pi. Dia tengok orang di Masjid Haram tu duk cakap, memang tak serupa. Kita mazhab Syafi'i, rukun khutbah ada 5. Mazhab Ibnu Hanbal, rukun khutbah ada 4. Mazhab Malik dengan Hanafi, rukun khutbah 1. Jadi kita hak nak buat ibadat ni biar tahu lah. Imam Malik rukun khutbah dia ittaqullah. Imam Hanafi rukun khutbah dia ittaqullah. Imam Syafi'i bermula daripada memuji Allah Ta'ala. Sudah. Lepas tu selawat dan salam ke atas Nabi dan ahli keluarga. Yang ketiga, wasiat kepada takwa. Yang keempat, membaca sepotong ayat yang penuh, ayat Quran, bukan baca sekat, baca bagi cukup sebaring. Dan yang kelima ialah doa. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Ibnu Hanbal, 4 yang awal tu rukun, doa tak rukun, doa sunat. Jadi rukun dia 4 dah. Tu pun kita nak kena tahu juga lah. Dia duk tengok pi di Masjid Haram, orang duk sembang. Kata kalau hang nak sembang. Saya pun sebut waktu kuliah saya malam Ahad yang lepas, siapa rasa diri dia nak sembang datang apa hari Jumaat, nak tanya bab kelapa sawit, tak payah duk tanya dah, kita boleh tengok tahu dah berapa harga kelapa sawit tadi. Nak tanya bab apa lagi? Ada berapa? Nak tanya pasal mineral, Jalan Sungai Ulang tu ada mah. Tengok dah setalat ada mah dan masak mah dia. Tak macam dulu mandi dulu. Dulu dia dah tak masak, kena tunggu. Lepas setahun lebih, 2 tahun lebih. Dan ni tak ada tunggu dah, boleh. Sama juga dengan bijih juga. Masuk mineral juga. Takkan nak sembang pasal tu waktu khatib tengah macam tu lah. Awak tak ada modal lain nak sembang. Dah suruh bukan tak lawak. Jadi lepas tu dia tak berjumpa lah dengan saya. Sama juga satu orang hamba Allah, dia tegur pasal tu imam baca Fatihah tak betul. Macam mana saya nak jawab? Nak tunggu hari Jumaat pula lambat. Waktu kuliah dia tak nak main. Kebetulan malam tu kuliah dia ada. Saya pun jawab, pernah dalam sejarah Ibnu Mas'ud ni sebab dia baca Quran pandai, kawan-kawan dia baca Quran tak betul, dia buat main. Dia buat main 7 orang, 8 dengan dia lah. Jadi dia kata kat Rasulullah, saya tak puas hati depa hak 8 orang, hak 7 orang ni baca Fatihah.
Saya nak suruh Nabi sendiri dengar Fatihah apa? Baca seorang Nabi kata betul, baca dua Nabi kata betul, baca tiga Nabi kata betul, sampai nombor 7 Nabi kata betul. Lepas tu Nabi kita cuba baca tengok Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud baca, Nabi kita betul juga. Jadi ke semua betul. Tak berapa hari mai pula Sayyidina Ali bawa mai 5 orang. Dia tak puas hati ni, depa hak 5 orang ni apa baca, dengan dia jadi 6 lah. Lalu Rasulullah suruh baca hak mula Nabi kita betul, hak nombor 2 Nabi kita betul, sampailah yang kelima Nabi kita betul. Lalu Rasul kata, cuba kau baca tengok Ali. Ali berbaca, baca-baca Nabi kata betul. Jadi 5 campur 1 dia 6. Hak tadi 7 orang campur 1 dia 8. 8 6 14. Rupanya bacaan Fatihah ni boleh baca secara 14 rawi. Nak baca ikut Ibn Katsir ke, nak baca Qalun ke, sejak PKP ni di Masjid Haram dia tak baca Syekh Hafaz, dia baca Qalun. Hak baca ayat Maliki Yaumiddin, tak baca Maliki Yaumiddin. Jadi barulah orang ramai tahu rupanya ada 14 cara. Bila kita dengar Syekh Abdul Basit bin Abdul Samad, Abdul Basit kan? Basit Abdul Samad, dia baca Bismillah 14 kali. Setiap sekali dia baca mesti ada beza. Tapi kita hak tak ngaji, kita tak tahu beza dia. Ada beza cara 14 yang dia baca tu. Jadi oleh kerana tu hari tu saya beritahulah sebenarnya boleh baca. Ada yang baca bukan waladdallin, dia baca waladdallin. Ada qiraat yang dia baca macam tu. Barulah tahu. Jadi kawan hak tegur tadi ni, dia kata tu imam tadi baca Fatihah tak betul. Tu imam tu pula orang pejabat agama. Kalau tu imam orang pejabat agama baca tak betul, kalau kita ni lagi tak betul kan. Jadi ketulahnya saya beritahu lah, dia pun barulah dia faham. Dia kata dia ingat ke tak betul, pasal saya tegur pasal lain, pasal bersembang, pasal apa, orang baca Fatihah tak betul, pasal apa ustaz tak tegur. Dan saya tegur, saya sebut kata boleh baca 14 cara. Oleh kerana tu kesemua yang baca tu betul belaka, tak ada yang tak betul. Dia berdiam lah, tak berapa nak ni lah, tak berapa nak galak tanya lah. Dia tanya pula, tanya kesalahan orang. Dia tak tahu yang kita ada buat salah lalu tu, dia tahu dia kira hak orang. Kita pun buat salah banyak kan, kira hak orang. Kau ni tak kena, kau ni tak kena, hak kita tak kena. Kata tak mana tak kena. Kita bila main masjid, kita baca Quran, mula-mula sembahyang tahiyat masjid, lepas tu ambil Quran baca. Dia dah lepas sembahyang ambil Quran cium. Buka tangan cium, buka tangan cium, buka tangan cium, betul ambil tahu. Adakah dalam syariat macam tu? Quran tak baca ambil cium. Pada cium berapa banyak kita cium, berapa muka kita cium, habis baca tu tak dia dirak dah. Tak baca tak juga, tak betul. Dia suruh baca. Ni ingat. Jadi kebetulan dah masuk waktu, takat itulah dulu. InsyaAllah saya pun ingat, saya balik duduk di sini, mula mengajar di surau Kelang Lama, surau Jemaah itu tahun 1984. 2 orang mengajar dengan Ustaz Rashid Razak. Jadi saya mengajak hak pertama, dia mengajak yang kedua. Lepas tu dia minta tukar, dia nak mengajak yang pertama sebab dia nak balik ada lagi
di surau dia tu. Jadi dia dulu, lepas tu saya yang kedua. Itulah rumah arwah Haji Ismail. Haji Ismail nama Kapah. Kapah tu anak Tok Guru Haji Usip. Tok Guru belakang, bukan tak Tok Guru. Saya duduk ngaji tu, Tok Guru Haji Usip naik duduk sebelah saya. Kita guru lah Tok Guru duduk sebelah kita. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak yang saya sampaikan pada malam ini mendatangkan manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Qabbalallahu minkum